Baik, slide telah pun tersedia, Ustaz Salman pun telah bersedia, pihak ARG juga telah pun bersedia. Maka 30 minit bermula dengan sekarang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Ustaz Salman atas pembentangan. Sebagaimana dijangkakan sebagai seorang jurulatih debat, pembentangan yang sangat bersemangat. Tetapi saya terpaksa ulang, dari segi nilai ilmiah masih lagi rendah. Yang pertama, kerana Ustaz Salman daripada awal gagal faham tajuk perbincangan kita adalah Wahabiyah, aliran, bukannya membincang batang tubuh. Mungkin masih terbawa-bawa dengan dialog yang pertama, kita membincang batang tubuh, iaitu pemikiran satu orang individu, Syekh Nazim Al-Haqqani. Sedangkan di sini kita membincangkan aliran dan kita telah takrifkan Wahabiyah itu orang yang mansub dan sebagainya. Jadi berdasarkan kepada kefahaman itu, iaitu yang pertama, ini soalan mungkin agak kita kata obvious, tapi untuk supaya dicatatkan, menurut Ustaz Salman Ali, Wahabiyah itu adakah aliran sesat ataupun aliran ahli sunnati wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih. Yang kedua, adakah Ustaz Salman Ali sendiri seorang yang Wahabi, yakni berpegang pada Wahabiyah? Saya dah sebut 3 kali tadi, tak? Terima kasih. Macam saya sebutlah, kadang-kadang benda tu obvious tapi flow of the question tu lawyer biasa macam tu. Kita perlu begitu. Alhamdulillah Walaupun Wahabiyah adalah ahli sunnah wal jamaah, tetapi Ustaz Salman bukan berfahaman Wahabiyah. Mengikut ramai para ulama, termasuk ulama-ulama Hanabilah, iaitu ahli sunnah wal jamaah basically apabila ada aliran-alirannya adalah 3. Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Athariyah. Jadi saya percaya Ustaz Salman adalah ahli sunnah wal jamaah, cuma aliran yang mana? Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Athariyah? Athariyah. Baik, terima kasih. Jadi celahan saya di sini adalah selalu golongan Wahabi mendakwa mereka itu ahli sunnah wal jamaah aliran Athariyah. Ustaz Salman bukan Wahabi, ingat itu 3 kali campur dengan saya tanya 4 kali. Tetapi bila Athariyah, berarti kita faham Ustaz Salman berpendirian bahawa Wahabi bukan Athariyah. Dalam masa yang sama, Wahabi menolak Asy'ariyah, menolak Maturidiyah sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau begitu Wahabi ini yang mana? Asy'ariyah bukan, Maturidiyah bukan, Athariyah juga bukan. Baik, itu hanya celahan saya. Tak apa Ustaz Salman, boleh nanti Ustaz Salman respon balik, tidak masalah. Ini yang saya faham daripada soalan ini. Baik, jadi daripada kenyataan Ustaz Salman sebelum ini, okey, sebelum saya pergi pada soalan ini, saya nak buat celahan lagi, iaitu kegagalan faham yang kedua daripada Ustaz Salman adalah gagal faham mahallul khilaf, di mana tempat yang kita ada perbezaan pandangan. Contohnya tentang Tauhid 3, Ustaz Salman mengatakan Ustaz Engku sudah semakin matang 2022. Sebenarnya tidak ada beza 2022 dengan apa yang saya catatkan 2016. Sama-sama mengatakan bahawa pembahagian Tauhid 3 tidak ada di zaman salaf dan kritikan terhadap Tauhid 3 bukan isu pembahagian. Ustaz Salman pun setuju, nak bagi 3, nak bagi 20, nak bagi 50, bukan isu pembahagian. Bahkan kalau Ustaz Salman ada follow kuliah-kuliah saya selalu terangkan, peringkat menetapkan Tauhid Rububiyah, wajib mengesakan Allah sebagai Rabb, itu Asy'ariyah dan juga Wahabi sepakat. Tetapi kita, khilaf kita di mana adalah pada Wahabi mendakwa orang musyrik seperti Abu Jahal dan Abu Lahab juga bertauhid, tapi tauhidnya rububiyah. Bukan pada mengiktiraf bahawa Allah yang mencipta, sebab tauhid itu lawannya syirik. Mengiktiraf semata-mata Allah mencipta, tapi kalau masih menganggap, misalnya seperti mana dalam surah Hud tadi, masih menganggap, sebab itu Imam Ar-Razi mengatakan di situ ada percanggahan. Dalam masa yang sama mereka mengiktiraf Allah yang mencipta, yang memberi mudarat dan manfaat, mereka masih mendakwa kononnya berhala mereka lah yang memberi penyakit gila kepada Nabi Hud alaihissalam. Baik, jadi kenyataan yang banyak kita telah tunjukkan screenshot tadi, Ustaz Salman Ali mengkaitkan fahaman Wahabi ini dengan ekstremisme dalam berfikir dan sebagainya. Adakah Ustaz Salman setuju bahawa Wahabiyah ini adalah aliran ekstremis? Tidak. Baik, kalau begitu, kalau kita lihat perbezaan yang Ustaz Salman cuba kaitkan, yang saya lihat adalah gagal membezakan ideologi dengan individu.
Kalau secara individu, memang kita tidak nafikan bahawa dalam aliran apa pun ada individu yang melakukan kesalahan ataupun melakukan kesilapan atau melakukan takfir. Tetapi kalau secara ideologi, data-data yang kami bentangkan jelas menunjukkan bahawa takfir itu is embedded di dalam ideologi Wahabi itu sendiri melalui konsep tauhid uluhiyah secara khusus. Ya, tauhid asma wa sifat juga ada kala menjadi asas untuk mengkafirkan orang yang tidak beriman secara zahir kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Tetapi yang paling ketara adalah konsep tauhid uluhiyah dijadikan alasan. Adapun konsep tauhid 3, istilah kita tak ada masalah. Saya lihat ada sebahagian dalam rangka mempertahankan tauhid 3, tauhid 3 sudah ada sebelum Imam Ibn Taimiyah. Ya, istilah rububiyah, uluhiyah bukan Imam Ibn Taimiyah yang menciptanya. Tetapi kita menolak implementasi yang salah. Tauhid uluhiyah iaitu kita hanya boleh menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata itu disepakati. Itu saya tidak percaya ada orang Islam yang menolak kalau kita itu tak boleh menyembah kepada selain daripada Allah. Tetapi menganggap misalnya al-istighasatu bil amwat itu ibadah menyembah kepada orang mati, iaitu mahallul khilaf. Jadi saya harap kita boleh fokus di situ. Dan di situlah datangnya dakwaan-dakwaan yang tidak betul. Ya. Misalnya Ustaz Salman, kesilapan yang seterusnya adalah membuat dakwaan yang tidak tepat. Pertama, menganggap majoriti beriman kepada al-quwwatul muda'ah, iaitu makhluk ni ada kekuatan yang Allah letakkan di situ. Dan mengatakan kalau kita pegang Asy'ariyah maka majoriti jadi kafir. Ini bercanggah dengan fakta. Ulama Asy'ariyah yang terkenal Imam Ibrahim Al-Bajuri dengan jelas mengatakan bahawa kebatalan dakwaan bahawa sesuatu itu memberi bekas dengan tabiatnya, saya terus baca terjemahan ya, dan dengan kekuatan yang ada padanya, dan barang siapa yang beriktikad bahawa sebab-sebab. Di sini yang saya lihat kegagalan ya, golongan Wahabi ataupun yang tidak Wahabi tetapi menyangkakan Wahabi itu betul, adalah gagal membezakan antara hakikatut taksir dengan al-alaqah bainas sabab wal musabbab. The connection between cause and effect is something, but the real thing happen dengan kekuatan Allah Ta'ala. Sebab itu hakikat tauhid. Itu makna la ilaha illallah, dan itu makna wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau orang itu beriman bahawa misalnya api dengan tabiatnya membakar, pisau dengan tabiatnya melukakan, makanan dan minuman dengan tabiatnya mengenyangkan dan seterusnya, dengan dirinya itu, yang itu sahaja yang kafir. Kerana ini syirik. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini i'tiqad qadariyatul ula. Ini i'tiqadnya golongan qadariyah yang awal sehingga mereka mendakwa oleh kerana Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk, berarti mereka beriktikad Allah juga tidak tahu makhluk akan buat apa sebelum makhluk melakukan. Jadi qadariyatul ula itu lain. Adapun al-quwwatul muda'ah itu adalah i'tikad Mu'tazilah, iaitu qadariyah versi yang seterusnya, iaitu para ulama mengatakan yang asah adalah tidak kafir. Jadi harap Ustaz Salman jangan mudah meletakkan sesuatu yang salah. Jadi berbeza kan. Kalau dalam akidah Wahabi, memang mereka menganggap al-mustaghif dengan wali dan sebagainya itu adalah musyrik, syirkan akbar, mukhrijun anil millah. Yang ini memang ada pembahagian tentang masalah akidah, dan memang Ahlussunnah wal Jamaah berpegang begitu. Tak salah kita mengambil kira sebab dan musabab, tak syirik kita pergi pada doktor, wahai doktor tolong sembuhkan penyakit saya atas dasar sebab dan musabab. The moment orang itu beriktikad, ya memang doktor yang menyembuhkan penyakit, bukan Allah, kesyirikan berlaku pada situ. Kerana itu yang akan merosakkan akidahnya. Jadi jangan diletakkan kepada Asy'ariyah sesuatu yang tidak dikatakan oleh Asy'ariyah. Baik, jadi tapi ini hak Ustaz Salman itu tidak bersetuju, tapi data dan fakta menunjukkan sebaliknya. Ideologi itu adalah membawa kepada ekstremisme. Baik, oleh kerana Ustaz Salman menyebut tentang ekstremis Wahabi di Malaysia dalam posting-posting sebelum ini, kalau di Malaysia ni, siapakah yang Ustaz Salman nilai sebagai ekstremis Wahabi dalam posting-posting tersebut? Yang jangan kita sokong mereka, jangan undi mereka. Sesiapa sahaja yang berpandangan bahawa wajib mengundi parti pemerintah kerana dia parti pemerintah. Ya, di Malaysia siapa orang begitu? Kalau Ustaz Sengku boleh bagi jaminan akan bayar saman saya, kalau orang saman saya boleh sebut nama siapa-siapa pun.
Ini pandangan kan, ini kan pandangan Ustaz Salman. Kalau yang disaman setelah itu kalau memfitnah, benda yang tak betul Ustaz Salman fitnah dia. Okey, sekarang ini pandangan Ustaz Salman. Ustaz Salman ada buat statement bahawa Wahabi yang ekstremis di Malaysia jangan sokong dia. Ini aliran yang kalau disebarkan bahaya. Okey. Tentu ada orangnya. Satu ketika dahulu sebelum PRU, sebelum ini ada satu aliran, satu kumpulan manusia yang bersama dengan UMNO pada ketika itu, mereka membawa fikrah Wahabi pada ketika membawa fikrah balik daripada Madinah. Sebahagian mereka mengakui Wahabi dan sebahagian mereka tidak mengakui mereka Wahabi, dan antara fikrah yang dibentangkan oleh kelompok ini adalah menjadi kewajipan untuk mengundi parti pemerintah itu dianggap sebahagian daripada ketaatan kepada pemerintah, dan sesiapa sahaja yang mengundi selain daripada parti pemerintah, mereka menggunakan dalil-dalil bagi menggambarkan bahawa yang mengundi selain parti pemerintah ini adalah khawarij. Baik, dan jadi juga saya jelas lawan daripada dia. jawapan Ustaz Salman bahawa ada Wahabi dalam UMNO yang ekstremis atas dasar mewajibkan mengundi parti pemerintah sahaja, yang tidak mengundi adalah khawarij. Baik, adakah Wahabi yang sama juga, mereka juga berpegang bahawa istighasah itu automatik kalau dengan amwat itu syirik akbar? Saya tak tanya dan tak sempat nak siasat pandangan mereka tentang istighasah. Oh, tidak pernah dengar pandangan mereka tentang istighasah? Tak pernah. Baik. Ada tidak Wahabi yang tidak mensyirikkan istighasah bil amwat? Saya tak kenal semua Wahabi, bagaimana saya boleh menjawab bagi mewakili semua Wahabi? Nah, Amin dari segi yang terkenal, tokoh-tokoh Wahabi yang terkenal kan diketahui pandangan mereka. Istighasah sebagaimana yang saya sebutkan membawa 3 maksud. Jika yang Okey, dimaksudkan tidak perlu terlalu panjang. Kalau saya boleh ingatkan balik Ustaz Salman, dalam slide Ustaz Salman sendiri telah merumuskan bahawa tokoh-tokoh Wahabi mensyirikkan istighasah. Dari ini yang kami maksudkan dengan ekstremisme. Bukan isu mengundi parti mana, ya, itu Ustaz Salman sendiri ada sebut ekstremis PAS dan sebagainya. Sebenarnya dalam dunia politik ramai yang akan jadi ekstrim. Yang kami lebih fokus adalah isu akidah. Kerana ini membawa kepada menganggap orang-orang Islam sebagai musyrikin. Baik, seterusnya Ustaz Salman. Kalau begitu yang tidak ekstrim siapa? Wahabi yang tidak ekstrim di Malaysia. Pertama sekali, saya tidak ada gambaran siapa yang mengaku Wahabi. Saya tidak akan mengikut rentak Ustaz Engku yang meletakkan tuduhan kepada orang yang tidak Okey. reda dia dituduh sebagai Saya Wahabi. betulkan kata-kata Ustaz Salman. Ya. Apa yang Ustaz Salman petik itu, yang Ustaz Salman begitu terasa kerana nama ada tersenarai, itu adalah respon kepada beberapa persoalan yang macam tengah hot lah masa itu. Bila kita terangkan kesalahan-kesalahan Wahabi, mereka rasakan soalan yang tengah hot pada masa itu, siapa Wahabi di Malaysia? Jadi bila kita terangkan, hang kena bagi tahu. Hang duk kata Wahabi salah, Wahabi bahaya. Wahabi kat Malaysia siapa? Jadi saya adalah realistik. Saya beritahu jawapan bergantung kepada siapa yang ditanya. Kalau bertanya kepada seorang researcher bernama Murray Hunter, beliau telah tulis satu artikel dalam jurnal bahawa bagi beliau Sahibus Samahah Dr. Mazhar adalah Wahabi. Itu bagi beliau. Ya, tidak mesti saya bersetuju. Dan yang kedua, kalau tanya ikut pengakuan, memang susah nak cari. Itu yang saya pelik. Yang mempertahankan Wahabi mengatakan Wahabi adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi sangat keberatan ya kalau dinamakan Wahabi. Kami mempertahankan Asy'ariyah. Kami dituduh Asy'ariyah, alhamdulillah, syukur. Kerana kami pasti bahawa Asy'ariyah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang mempertahankan Wahabi, Wahabi Ahli Sunnah, apa salahnya Wahabi berpegang dengan hadis sahih, apa salahnya Wahabi itu dan ini. Tapi kalau dilabelkan Wahabi, lalu terus berkata, ini menjatuhkan maruah saya. Bahkan saya masih ingat, ada yang mengugut saya untuk buat report polis. Tapi kesianlah. Sebab masa itu nak dialog 1.0, takut Ustaz Engku terganggu emosi. Sekarang sudah debat 2.0, setakat ini alhamdulillah tidak ada polis panggil saya isu posting Facebook tersebut, atau mungkin tidak ada report polis yang dibuat kerana it's just mentioning, answering answers. Dan saya kata kalau merujuk kepada Facebook ini, inilah senarai tolong semak betul atau tidak betul. Saya secara peribadi ada 1-2 nama yang saya rasa berada di situ silap. Ya, bukan sepatutnya Wahabi. Tapi itu bukan melabelkan. Sama boleh cek balik posting saya. Dan kalau rasa itu asas untuk melakukan report polis, silakan. Yang boleh report polis kalau criminal defamation. Ya, YouTuber yang buat fitnah yang tidak berasas, itu kita boleh buat polis report. Tapi kalau tidak, itu tak ada masalah. Kalau betul, kita terima saja walaupun malu. Baik, seterusnya. Siapakah ulama salaf yang menghukum istighasah sebagai syirik akbar mukhrijun anil millah? Ibnu Aqil menyebutkan. Ya, Ibnu Aqil apa petikan beliau? Okay. Sebab kadang-kadang mudah kita kata menyebutkan yang dimasukkan lain. Alangkah posting Facebook Ustaz Engku pun disalahfahami.
Dan yang kedua, mungkin Nak saya Salman tidak, bawakan nas ke? tapi tidak menjawab soalan lah, kerana Saya menjawab Ibnu Aqil. Kalau nak saya bawakan nas. boleh. Tetapi soalan dia adalah siapakah ulama salaf? Ustaz Salman perasan tak Ibn Aqil bukan ulama salaf? Ibnu Aqil telah mendahului mereka. Ibn Aqil bukan ulama salaf ya. Soalannya siapakah ulama salaf? Sebab Wahabi selalu mendakwa kami adalah salafi. Salafi adalah pengikut salaf. Jadi kita dalam bab istighasah kita nak ikut pada salaf. Siapa ulama salaf yang menghukum istighasah adalah syirik? Istighasah tidak dihukum sebagai syirik kerana pada zaman awal ia tidak berlaku. Hanya yang berlaku adalah mereka meminta dengan pergi ke kubur Nabi Daniel, itu pun dibantah oleh Umar. Bahkan ada sahabat yang lebih keras daripada itu, sehingga ada pandangan Abdullah bin Mas'ud bahawa orang setelah Nabi SAW wafat, Assalamu alayka ayuhan Nabi, ditukar kepada Assalamu ala Nabi. Assalamu alayka ditukar tidak mensyirikkan Assalamu alayka. Sekarang ni kita berbincangkan tentang mensyirikkan istighasah. Kalau dikatakan tidak berlaku, tidakkah diriwayatkan dalam Fathul Bari oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani tentang istighasahnya seseorang pergi pada Nabi SAW, ya Rasulullah, istasqi li ummatik, wahai Rasulullah, mohonlah mintalah tolong minta hujan buat umatmu. Istasqi bukan isqi. Ya, Istasqi bukan isqi. ialah istasqi kan minta tu pada orang mati. Ustaz tahu kan beza istasqi dengan isqi? Ya, istasqi adalah tolong minta hujan. Wahabi mengatakan tidak boleh minta tolong dengan orang mati. Sekarang orang itu minta tolong Rasulullah untuk minta hujan. Kenapa tidak minta tolong kepada orang yang hidup? Muhammad bin Al-Wahhab tidak mengkafirkan minta tolong doa. Istasqi pada pandangan Minta Muhammad tolong bin doa Al-Wahhab kepada orang tidak hidup. kafir. Ustaz Salman jangan buat lupa. Saya sebut Orang Wahabi memang tidak mengkafirkan minta tolong dengan orang hidup. Ustaz Salman tolong doakan saya, ya boleh. Tapi kan Rasulullah SAW dalam keadaan dia telah wafat. Wahabi kan tidak membenarkan, bahkan Syekh Ibn Baz dalam ta'liq kepada kejadian tersebut mengatakan ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa wasilatun ila syirki. Qala hadzal kalam Sayyidina Umar wasilatu ila syirk bukan syirk. ya, wasilatun ila syirki. Hadzal kalam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dapat berita itu ada Salman berkata ini wasilatun ila syirki. Baik, tidak ada. Wasilatu ila syirk bukan syirk. Ya. Dan Muhammad Abdul Wahab dengan Ada jelas Sayyidina mengatakan Umar, minta Sayyidina tolong doa Umar tidak kafir. apabila mendapat perkhabaran tersebut, Sayyidina Umar kan salah, sahabat Nabi. Adakah Sayyidina Umar mengatakan ini wasilatun ila syirki sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Baz? Riwayat itu bermasalah. Itu pandangan Wahabi biasa. Okay, teruskan. Tapi Ustaz Salman bukan Wahabi. Ya, itu kan penilaian Syekh Albani. Syekh Sa'id Mamdud telah menilai dan menolak kononnya dakwaan tentang Malik Ad-Dari itu telah dijawab dengan Syafi. Kecuali kalau mereka masih berdegil, itu cerita lain. Okey. Dan lebih menarik, selalu kalau kita bentangkan ini dalil-dalil, selalu mereka kata riwayat itu bermasalah, riwayat itu dhaif. Tetapi mereka sendiri satu dalil pun tidak ada. Mereka nak kita bawa dalil yang sahih, yang kuat. Dan di sisi ramai para ulama tidak mempertikaikan, bahkan Ibn Hajar Asqalani tidak mempermasalahkan riwayat tersebut. Sekarang ini yang mengharamkan, haram itu kan hukum. Jadi kita sepakat, saya, Ustaz Salman yang bukan Wahabi dan juga Wahabi sepakat bahawa agama terbina di atas dalil. Yes. Hukum haram adalah hukum. Jadi saya pernah tanya dalam musyarat dan saya rasa Ustaz Salman mengikuti musyarat tersebut melalui live, itu ada atau tidak dalil yang mengharamkan istighasah bil amwat. Lalu yang ditanya menjawab, kalau dalil banyaklah dalam Quran semua. Tapi apabila saya meminta dalil, tidak ada seorang pun ahli musyarat yang membawa dalil mengharamkan istighasah. Sebaliknya spin kepada, kalau macam tu, bolehlah minta tolong dengan pokok, seolah-olah wali sama dengan pokok. Alasannya kerana pokok tidak berdosa. Ya, banyak yang tidak berdosa. Mikrofon juga tidak berdosa. Tetapi tidak berarti masyru' sebagai sebab untuk kita meminta tolong kepada benda-benda ini. Tapi kalau handphone telah didesain dengan apa, kita boleh Siri, please help me, please this and that. Itu lain kerana dia asbab. Ya? Jadi sekarang ini Ustaz Salman cuba membawa dalil tadi, silakan. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Baik. Sadaqallahul azim. Al-Quran sentiasa betul. Tapi tafsiran terhadap Al-Quran itu adalah ciri yang saya sebutkan Khawarij, yuharrifuna ta'wilil kitabi was sunnah. Manakah ulama salaf atau sekurang-kurangnya para tafsir yang muktabar menafsirkan tad'u di situ sebagai talabul ghaus, meminta pertolongan. Tad'u di situ ditafsirkan oleh ulama muktabar sebagai ta'bud. Bukan kita tafsir muktabar. Kalau menyembah kepada selain daripada Allah, itu sepakat. Kita menolak menyembah kepada selain daripada Allah. Kalau dikatakan meminta tolong adalah sebagai menyembah, maka tidak ada beza meminta tolong kepada orang hidup atau kepada orang mati. Kerana kalau dikatakan al-istighasatu bil amwat, syirkun.
Taib. Apa makna syirik? Apa makna syirik Ustaz Salman di sisi Wahabi? Syirik di sisi Wahabi meletakkan hak Allah yang sepatutnya hanya milik Allah kepada makhluk. Baik. Jadi apa hukum syirik? Hukum syirik haram lah. Boleh tak kita buat syirik? Tak boleh lah. Tak boleh. Baik. Jadi istighasah di sisi Wahabi bil amwat, minta tolong dengan orang mati di sisi Wahabi adalah syirik. Berarti minta tolong dengan orang mati di sisi Wahabi adalah meletakkan hak Allah kepada yang selainnya dan hukumnya haram. Ya. Kalau begitu, berarti al-istighasatu bil ahya adalah meletakkan hak Allah kepada yang lain, syirik. Kerana yang syirik adalah istighasah. Jadi kalau begitu, istighasah bil ahya juga syirik. Kerana istighasah itu yang menjadi asasnya. Kalau dikatakan, oh ini hidup tidak syirik, ini mati tidak syirik, maka persoalan seterusnya kenapa? Kenapa kalau minta tolong orang hidup ya boleh, minta tolong orang mati syirik? Kenapa? Maqdur alaihi wa ghair maqdur alaihi. Lagi? Orang hidup mampu untuk melaksanakannya, orang mati tak mampu melaksanakannya. Oh, kalau tidak mampu melaksanakan maka syirik. Yes. Okey. Kalau saya minta tolong dengan Ustaz Salman, untuk saya itu diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-11. Ustaz Salman mampu tolong? Sekali tak dengar soalan apa? Okey. Saya minta tolong Ustaz Salman untuk bantu saya untuk jadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-11. Boleh bantu saya atau Boleh. mampu? Boleh. Mampu. Mampu. Okey, kalau saya minta tolong Ustaz Salman untuk angkat satu barang yang berat dan itu katakan barang itu seberat 200 kilo, Ustaz Salman mampu atau tidak? Kalau minta dengan anggapan saya memang tak mampu, itu bodoh. Kalau minta dengan anggapan saya ada kuasa ajaib untuk mampu, itu syirik. Berarti minta tolong kepada seseorang sesuatu yang dia tidak mampu, tidak semestinya syirik. Banyak orang minta tolong pada seseorang dengan sangkaan bahawa orang itu mampu menolong dia, terbukti orang itu tidak mampu. Jadi ini kayu ukur yang sangat lemah untuk mensyirikkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali pada kayu ukur Asy'ariyah Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah, syirik adalah mengiktikadkan pada makhluk itu sifat ketuhanan, iaitu taksir, memberi bekas. Sebab itu kita tidak bezakan antara minta tolong dengan makhluk yang hidup atau mati, kerana kalau disuluh dengan hakikat, kedua-duanya tidak boleh memberi bekas, tidak boleh memberi pertolongan. Sebab itulah iza sta'anta fasta'in billah. Sebab itulah Allah Taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Tidak ada memiliki manfaat mudarat. Kan masa Nabi SAW masih hidup, Nabi tidak memiliki manfaat dan mudarat. Tapi min hasus sabab, tidak ada masalah. Makanya disitulah bercanggahnya Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tunjukkan slide tadi, mazhab yang 4 mengharuskan istighasah, sedangkan Wahabi ekstrim sehingga mensyirikkan istighasah. Jadi bukan masalah antara bid'ah atau tidak bid'ah. Itu lagi satu kegagalan faham yang ketara tentang isu bid'ah. Kita tidak menolak istilah bid'ah. Macam mana kita menolak istilah yang ada dalam hadis? Kita menolak kefahaman yang mengharamkan sesuatu perkara baharu dalam agama semata-mata kerana baharu. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man ahdasa fi amrina haza, ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang adakan satu perkara baharu dalam urusan kami, sesuatu yang bukan dari agama, maka perlu disemak. Ini yang selalu ditinggalkan oleh golongan Wahabi. Dalam terjemahan, dia hanya terjemah barang siapa yang ada satu perkara baharu dalam urusan ini, maka tertolak. Ma laysa minhu itu ada peranannya. Maka itulah kita katakan, bid'ah yang selari dengan syarak, itu boleh. Tetapi ada juga yang gagal faham, dia kata, oh kalau asal baik boleh buat, why not kita sembahyang subuh 4 rakaat? Siapa yang cakap sembahyang subuh 4 rakaat baik? Sama seperti Ustaz Salman quote tadi, sujud yang luar daripada sembahyang bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Ya, siapa yang kata baik? Makanya itu bid'ah sayyi'ah, kita sepakat. Yang kita tolak, misalnya selawat selang tarawih pun dibid'ahkan, misalnya usolli juga dibid'ahkan, alasannya Nabi tidak buat. Nabi tidak buat. Tapi kita Ahlussunnah menerima dalil umum. Misalnya dalil selawat selang tarawih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah suruh selawat, tidak ditetapkan masa. Maka selang tarawih termasuk boleh selawat. Lepas tarawih boleh selawat. Jadi ini perbezaan. Bukan pada membid'ahkan sesuatu, itu tidak masalah. Dan kita kena ingat, bid'ah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah ada 5 hukum. Ya, boleh jadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat dan seterusnya. Tapi biasanya Wahabi hanya satu. Kalau bid'ah, ya maknanya sesat. Makanya bila Wahabi membid'ahkan tak sama dengan bila Ahlussunnah wal Jamaah membid'ahkan. Baik. Seterusnya, madad, arisna ya Rasulullah. Adakah ini ungkapan syirik menurut Wahabiyah? Menurut Wahabi syirik. Ya. Menurut Ustaz Salman? Konteks. Apa maksud yarisna? Maknanya terangkan. Saya bagi peluang untuk terangkan. Kalau arisna itu dalam erti kata meminta doa kepada Nabi SAW,
supaya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita apa yang kita nak minta. Aghithna, tapi dalam konteks kita meminta isqina dan sebagainya, itu saya tidak menganggap dia syirik kerana ada banyak nas yang ada di situ. Tetapi kalau dimaksudkan dengan aghithna di sini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak mampu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu kesalahan dan juga itu adalah syirik. Dan saya rasa Kiai Hidayat bersetuju dengan saya bahawa minta Saya tak sesuatu perlu yang makhluk rasa-rasa tak teruskan mampu saja. adalah Yang rasa itu nanti. Oh. Okey, apa yang tidak mampu dilakukan, sebab masih terhad, apa yang tidak mampu dilakukan oleh Nabi SAW sehingga memintanya menjadi syirik? Nabi SAW tidak mampu menumbuhkan tumbuhan, tidak mampu menurunkan hujan, tidak mampu melakukan sini semua. Okey, kuasa kalau Allah orang itu Subhanahu Wa meminta, Taala. sebagaimana orang meminta kepada doktor, wahai doktor sembuhkan saya, padahal asy-syafi huwa Allah. Tetapi itikad dia, wah ini doktor ni akan mendatangkan sebab dia sahaja, iaitu dia akan ikhtiar, tapi dia tahu ialah yang sembuhkan adalah Allah, itu kan tidak syirik. Kalau dia mengatakan pada Nabi SAW itu dalam konteks zahirnya itu, berilah kepada saya misalnya zuriat, itu kan Allah yang beri. Tapi dengan keyakinan bahawa Nabi yang akan mendoakan dan Allah perkenankan. Itu syirik atau tidak? Kalau dengan keyakinan dan konteksnya bahawa dia mendoa, minta Nabi SAW mendoakan dia, saya kata dia tak syirik. Okey, jadi ada konteks. Dan konteks ini berdasarkan keyakinan. Bukan Kenapakah berdasarkan- ulama-ulama Wahabi tanpa konteks mensyirikkan? Ini kan Ustaz Salman sepatutnya mengatakan itikad sebegitu ekstrim. Ini soalan ke apa ni? Soalan- Pencelahan. Saya kan celahan. dalam soal boleh mencelah. Jadi Ustaz Salman dah beritahu konteks, sedangkan kalau kita lihat fatwa-fatwa ulama Wahabi itu generalize istighosah bil amwat syirkun akbar. Baik. Ini telah dijawab oleh Ustaz Salman tadi, definisi syirik oleh Wahabi, dan kita lihat itu tak kena. Definisi dengan hukum tak match. Ya, definisi adalah memberikan sesuatu yang hak Allah kepada makhluk. Jadi istighosah bil amwat itu memberikan, sedangkan istighosah bil ahya tidak memberikan. Apa justifikasi? Itu kan keliru. Ada atau tidak ulama salaf yang mempertikaikan amalan tabaruk dengan asar solihin? Bukan dan ya, dengan asar solihin. Ada. Ya, siapa? Sayyidina Umar Melarang? apabila disampaikan kepada orang pergi melakukan tabaruk dengan asar Nabi Daniel, beliau mengarahkan untuk pindahkan kubur Nabi Ya, Daniel. ulama supaya itu mana tidak yang memahami dijadikan. perbuatan itu sebagai melarang? Ulama salaf yang mana yang memahami perbuatan itu sebagai larangan tabaruk dengan asar solihin? Mengarahkan pindah kubur yang menjadi tempat orang ramai mengambil barakah. Kerana itu kita tahu Sayyidina Umar pemerintah dia buat banyak benda berdasarkan kepada dia bagi siasat syar'iyah. Jadi sama memahami itu sebagai larangan kekurang-kurangnya tentulah ada ulama-ulama salaf yang perasan kalau itu larangan tabaruk dengan asar solihin. diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa beliau melarang orang pergi sapu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa, kefahaman Ustaz Salman tak apa, saya tanya tentang ulama salaf. Sekarang saya pergi kepada Abdullah bin Umar salaf lah. ya, tapi melarang itu Ustaz Salman memahami sebagai melarang sebagai tabaruk dengan orang soleh. Saya tanya ulama salaf yang memahami kejadian-kejadian ini sebagai larangan. Baik, seterusnya itu masih dah jawapannya tak tu. banyak. Ibnu Siapa Umar kalau salaf. ulama salaf yang menerangkan konsep tauhid 3 sebagaimana yang difahami oleh golongan Wahabi, maknanya kalau tauhid rububiyah orang musyrik juga bertauhid. Kalau tauhid uluhiyah, tawassul, istighosah dan tabaruk itu bermasalah, istighosah itu syirik. Siapa ulama salaf yang memahami dan menerangkan sedemikian? Telah ijma' ulama salaf bahawa orang musyrik dalam konteks yang diceritakan oleh Al-Quran, mereka percaya dengan tauhid rububiyah kecuali aswajah. Mana catatan ijma'? Jadi Ustaz Salman bawa bukti dakwaan Ustaz Salman, kononnya telah ijma' ulama salaf bahawa orang musyrik bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tidak siapa yang boleh mentafsirkan Tak apa, maknanya kita minta bukti nanti ya, sebab masih terbatas. Siapa ulama salaf yang menyebut Abu Lahab, Abu Jahal dan musyrikin Quraisy bertauhid rububiyah? Qatadah dan Mujahid sebut. Kalau kamu tanya siapakah yang menciptakan kamu, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu, mereka akan menjawab Allah. Itu Quran Saya bersebut. Tapi bertauhid. Bertauhid lah tu. Menciptakan kamu, bertauhid rububiyah lah tu. Bertauhid kan lawannya syirik. Menciptakan, kalau dia mengiktikad yang lain juga boleh menciptakan, masih syirik. Itu bertauhid Maknanya lah. Ustaz Salman tidak faham. Al-ibrah bi umumil lafz. Tidak faham antara zahir ayat Quran dengan makna. Ini masalah Itu yang bukan ayat Quran, itu asar salaf. Ya, sama. Ayat Quran cakap benda sama. Salaf cakap benda yang sama. Kedua-duanya Ustaz Salman gagal faham. Mujahid kata kalau kamu tanya kat mereka siapa bagi rezeki Ada kepada kamu. Mujahid kata Abu Jahal bertauhid dengan tauhid rububiyah? Sebagaimana tak ada siapa pun kata sila belajar tauhid 20 sifat 20. Lain tu. Jangan spin jauh sangat. Jangan lari jauh sangat Ustaz Salman.
kita fokus di sini Ustaz. Ya, tidak ada ulama salaf yang mengatakan Abu Jahal berhak bertauhid, kan senang gitu. Baik. Tak apa, masa pun sudah tidak banyak. Tak apalah, mungkin Ustaz Salman pun nanti. Apa definisi ibadah pada pandangan Wahabi? Kalau sempat jawab, silakan. Terima kasih. Soalan saya yang pertama, ada atau tidak fatwa negeri yang menyebutkan Wahabi sesat dan menyeleweng? Negeri di Malaysia ya. Yes. Ada yang menyebut bercanggah dengan ahli sunnah wal Saya jamaah. tak tanya yang lain. Ada atau tidak yang mengatakan sesat dan menyeleweng? Jawapan saya maintain tadi. Menyebut bercanggah dengan ahli sunnah Saya wal jamaah. tanya, ada atau tidak fatwa negeri yang menyebutkan Wahabi sesat dan menyeleweng? Sesat ingat saya tak ada. Tapi Okey, terima kasih. menyeleweng ada. Terima kasih. Lagi satu Tak apa, untuk soalan, saya tanya lah kot. Ya. saya nak bagi tahu Kiai akan jawab by Terpulang lah, default. siapa nak jawab pun. Urusan okey. masing-masing. Baik. Soalan kedua. Apabila status ini dibuat menyenaraikan nama 31 orang Wahabi, nama saya termasuk di situ. Adakah ini dibuat di atas kejahilan ataupun ilmu? Copy paste ni dibuat di atas kejahilan ataupun ilmu? Copy paste larai Wahabi. Ya. Berdasarkan menjawab soalan yang ditanya, List ini didedahkan di atas kejahilan ataupun ilmu? ya saya tahu. Saya ada ilmu bahawa benda ni tersebar di Facebook. Jadi Ustaz tak ada ilmu tentang ketepatan maklumat ini, berapa ramai orang betul-betul Wahabi dan tidak. Jadi dia disandarkan di atas kejahilan. Tidak. Saya tahu sebahagian tapi tak ramai yang mengaku. Saya bagi contoh. Dan list ini mengandungi 31 orang. Adakah Ustaz Ilmu post nama-nama ini di atas ilmu ataupun kejahilan? Sekadar copy paste. Ya, atas ilmu saya bahawa ini disebarkan di Facebook. Saya dah menjawab orang Ilmu ketepatan maklumat 31 nama ni. ya sebahagiannya saya sudah pribadi. Saya tanya tentang kesemua list 31 orang ni dibuat atas dasar ilmu ataupun kejahilan apabila ini di paste. Posting berdasarkan ilmu. Adakah mereka Wahabi atau tidak? Ya, saya percaya sebahagiannya Wahabi. Artinya saya faham jawapan, tak nak mengaku tapi di atas kejahilan, tak apa. Terpulang, silakan. Ya, itu kejahilan. Ustaz tak boleh pastikan setiap satu di antara 31 orang ni Wahabi tapi Ustaz post. Lima taqum ma laysa laka bihi ilm. Setuju, Ustaz Salman Okey, berhak setuju dah. buat kesimpulan. Itu je. Setuju. Next. Giliran saya bertanya. Seterusnya. Tuanku Raja Perlis berpandangan bahawa Perlis tidak berpegang pada Wahabi. Apakah Ustaz engkau bersetuju atau tidak dengan kenyataan ini? Ya, saya sangat bersetuju. Itu saya syukur, alhamdulillah. Setuju. Maka baik. Apa pandangan Ustaz engkau, adakah Ustaz bersetujukah bahawa semua orang yang menuduh Perlis negeri Wahabi telah melakukan kenyataan yang salah sebenarnya kepada Perlis? Semua orang Perlis Wahabi. Semua yang Oi, menuduh salah. otoriti saya kenal ramai Perlis. yang bukan Wahabi. Saya tanya, jawab Sian jangan nak ulas. siapa jemput Tak, saya makan. tanya Ustaz engkau jawab, jangan ulas. Ya, betul. Baik. Apakah Setuju. orang yang menuduh otoriti di Perlis Wahabi adalah tuduhan yang salah ataupun betul? Macam mana? Otoriti agama di Perlis, orang yang menuduh mereka Wahabi, tuduhan ini betul atau salah? Dari segi pengakuan salah. Tak Salah. ada yang mengaku. So Dr. Mazhar bukan Wahabi ya? Dari segi pengakuan ya, dari segi data kena cek sebab Muri Hunter melabelkan beliau Wahabi. Nanti saya akan bagi open-ended question, jangan risau, ada. Okey. Baik, seterusnya, isu ketiga. Sebelum ketiga. Bid'ah makruhah. Apakah dia termasuk dalam hasanah ataupun dalalah yang para ulama hukumkan dia sebagai makruh? Bina karahah sayyi'ah. Sayyi'ah. Okey. Seterusnya. Dia nak jawab. Tidak boleh mengatakan bid'ah, dalalah, haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarang ataupun mengharamkannya. Adakah Ustaz engkau bersetuju dengan kenyataan ni? Sebut ARG lah sebab kami fleksibel. Bersetuju atau tidak dengan kenyataan ini? Tidak boleh mengatakan bid'ah dalalah, haram terhadap perkara amalan selama mana tidak ada dalil yang melarangnya. Bid'ah. Menuduh bid'ah dholalah kepada benda-benda yang dikhilafkan ulama. Ini kaidah ulama bahwa la tabdi'a fil masail al-ikhtilafiyah. Saya tak tanya masalah boleh atau tidak. Tidak boleh kalau masalah itu adalah masalah khilafiyah. Tidak boleh menghukum bid'ah pada masalah khilafiyah. Bagus. Ini kenyataan Izz bin Abdul Salam. Wa qad yukhtalaf fi ba'd dhalika fayaj'aluhu ba'd al-ulama' min al-bid'ah al-makruhah wa yaj'aluhu al-akharun min as-sunan al-maf'ulah ala ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam fama ba'dahu wa dhalika kal isti'adzah wa salah wal basmalah. Soalan saya, apakah Izzuddin telah salah katakan bahawa bid'ah telah disebutkan pada perkara-perkara begini? Menuduh bid'ah itu tabdi. Menyebut amalan itu bid'ah itu lain.
lain mesti dipahami. Ketika ulama Saya Okey. jangan main perkataan. Saya Okey. cerita tentang amalan. Okey, Saya cerita tentang amalan. Dah, jangan tukar. Loh, betul. Gini, Ustaz. Misalkan ada ulama yang mengatakan bahwa kunut ini bid'ah. Okey, saya patah Ini balik kepada amalan. saya patah balik kepada soalan ini. Nak bagi faham betul supaya kita Okey. di atas sofa yang sama. Okey. Menuduh amalan yang ada khilaf padanya sebagai bid'ah boleh atau tidak? Oke, saya jawab. Amalan itu boleh berbeza pendapat antara satu ulama dan ulama lain. Ulama lain boleh mengatakan hadhi bid'ah. Okey, saya faham. Tapi masalah menuduh bid'ah itu lain, Ustaz. Okey, saya faham. La Ini tabdi'a. Okey, Kejap. la tabdi'a fil masail Ustaz aku al-ikhtilafiyah. lawyer boleh ajar aku untuk ikut undang-undang. Saya tanya, jangan potong. Hormat undang-undang. Baik, ini bercanggah dengan kenyataan yang disebut oleh Ustaz Engku dalam kuliahnya, selalu disebut bagi siapa yang nak baca kunut subuh, anggap sunnah, boleh baca. Tapi siapa tak nak baca, tak payah baca. Tapi jangan kita bid'ah. Nafikanlah kalau nak kita boleh jumpa. So ini ada dua contradict point di antara dua panel di sana. Soalan seterusnya. Ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 di bulan Ramadan? Ada atau tidak larangan? Tolong dulang, Ustaz. Ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan surah Al-An'am pada rakaat terakhir malam ke-7 Ramadan? Tahsis dengan keyakinan itu sunnah tidak boleh. Makruh, paling tak makruh. Tahsis dengan keyakinan minas sunnah. Mungkin Tapi Ustaz kalau Engku, tanpa ada keyakinan hadhi saya minas tak sunnah, tanya boleh atau tidak. Saya tanya ada atau tidak larangan mengkhususkan bacaan. Kalau dalil khusus ya tidak ada. Tapi kalau dalil umum melarang kita mengada-adakan sesuatu yang bercanggah dengan agama, ya ada. Jadi boleh, okey, soalan seterusnya. Bolehlah kita membida'ahkan amalan ini? Macam yang Kiai terangkan lah. Kalau dengan diat ini memang itu khusus. Sebab saya lihat beza antara mengkhususkan dan membiasakan diri. Contohnya baca Yasin malam Jumaat. Kita kata, sedar membiasakan diri. Ini bukan membiasakan diri, menjadikan dia budaya menghidupkan amalan sebegini. Okey, begini. kan Ya, berbeza. Mengkhususkan dengan menghidupkan tak sama. Soalan saya sekarang, adakah boleh bida'ahkan ataupun tidak dalam kes begini? Boleh dalam konteks yang Boleh Kiai bida'ah, sebutkan okey. tadi. Artinya kita tak beza pandangan dalam banyak perkara. Kita sama bersetuju bahawa dalam perkara khilafiyah, siapa nak bida'ahkan boleh bida'ahkan, ahlan wa sahlan. Siapa tak nak bida'ahkan, tak payah bida'ahkan, ahlan wa sahlan. Kita setuju dalam perkara itu. Selama ni kita bertahun-tahun mendengar orang kata Wahabi mudah bida'ahkan orang, Wahabi mudah bida'ahkan orang. Yang tak kena Wahabi pun kepala kena hempuk Wahabi sekali. Akhirnya hari ni pengakuan ni Alhamdulillah, jujur. Dan ni yang kita nak. Siapa nak kata bida'ah, terpulang. Siapa nak kata sunnah, terpulang. Seterusnya. Saya kalau jawab tadi kata tak boleh, saya nak bawa perkataan Imam Nawawi. Ini khilaf, memang khilaf. Walaupun begitu, Imam Nawawi katakan dia bid'ah yang haram. Seterusnya. Soalan ini saya tujukan kepada Ustaz Engku lah. Boleh atau tidak minta kepada makhluk? Boleh dengan iktikad, Tak bagi. bukan makhluk yang memberikan. Tak, bukan soalan. Tu bukan soalan. Boleh atau tidak minta kepada makhluk sesuatu yang hanya Allah sahaja mampu beri, tapi bukan dengan i'tiqad untuk menyembah makhluk itu? Boleh, kerana hakikatnya semuanya hanya Allah yang mampu beri. Okey, good. Ini kenyataan Kiai Hidayat. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighathah yang tidak diperbolehkan. Okey, sekali lagi. Adapun terkait permintaan dalam istighathah kepada selain Allah, hanya terbatas kepada perkara yang hanya Allah yang bisa lakukan seperti hidayah bla 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 di akhir, maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi Wahabi bahawa itulah istighathah yang tidak dibolehkan. Kiai Hidayat boleh mai duduk sini. Ya, Hidayat menerangkan apa yang Allah boleh lakukan. Itu kan taksir. Saya katakan boleh meminta tolong kepada makhluk kalau dengan mengatakan hanya Allah boleh lakukan. Saya tak tanya soalan tu. Saya tanya boleh atau tidak, Ustaz Engku kata Okey, boleh. jadi Pada kalau itu- perkara yang soalan saya sangat spesifik. Pada perkara hanya yang Allah mampu beri, bukan dengan i'tiqad menyembah makhluk itu. Ustaz Engku kata boleh, Kiai Hidayat kata tak boleh. Ya. Soalan saya kepada Saya Kiai telah Hidayat. terangkan tadi, kalau nak melihat dari hakikat, semuanya hanya Dia Allah kata tak boleh berikan. walaupun bukan hakikat. Okey, apa Ini yang buku dia ni, bukan buku Ustaz Engku. apa yang Allah tidak boleh berikan dengan izin, saya nak dapat penjelasan daripada Ustaz Salman, apa yang Allah tak mampu berikan. Okey, soalan ni patutnya kita tanya kepada Kiai. gini, Okey, Ustaz. soalan saya kepada Kiai, apabila Kiai kata, maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi bahawa itulah istighathah yang tidak diperbolehkan. Kenapa tak boleh? Okey. Jadi tidak boleh dengan menuduh syirik itu beda. Okey, saya tak tanya Okey. pasal syirik. Ini bukan tentang syirik. Kenapa tak boleh? Makanya begini Ustaz, gini. Masalah minta kepada orang lain selain Allah yang orang lain itu tidak mampu, maka itu ada khilaf antara yang tidak membolehkan dan membolehkan. Oke,
Tetapi boleh jadi syirik apabila ada keyakinan. Kiai tolong faham saya. Oke. Saya faham kenyataan Kiai Ya. 100%. Saya faham di sini. Kiai kata tak boleh tapi bukan syirik, betul? Ya, tidak Okey, syirik. saya faham. Bukan syirik tapi tak boleh. Tapi Ustaz Engku kata boleh. Sekarang saya nak tanya, pandangan Kiai itu Wahabi ke tidak? Kepada Ustaz Engku. Loh, bukan. Tak, saya tanya Ustaz Engku ni. Saya faham pandangan Kiai. Saya faham tak boleh tapi tak boleh syirikkan, betul? Saya nak tanya Kiai, Ustaz Engku, ini pandangan Wahabi ke tidak ni? Pandangan Kiai ada yang sama sebab Wahabi, ada yang sama dengan Ahli Sunnah. Jadi dia sama. Tapi apa yang saya jawab tadi adalah, kan Ustaz Salman tanya saya, boleh atau tidak meminta tolong kepada makhluk pada perkara yang Itu bukan soalan saya. Soalan saya Ustaz Engku dah jawab dah. Ada bab dia sama dengan Wahabi, berbeza dengan Ustaz Engku, ada bab dia sama dengan Ustaz Tak, Engku. yang tadi. Soalan yang Ustaz Salman tanya saya tadi, Saya rasa isu ni clear. Pada pandangan Ustaz Engku itu boleh, pada pandangan Kiai itu tak boleh. pendetailannya. Boleh kerana apa sahaja pun pada hakikatnya hanya Allah yang Itu boleh. Ustaz Engku kata, bukan Kiai kata. Kiai kata tak boleh. Kiai dah terangkan apa maksud beliau. Okey. Jadi kalau Apa pula bahasa beliau? Buku ni bahasa Melayu ni. Maka ini kesepakatan antara kami dan Salafi. Kami dan Salafi bersepakat bahawa itulah istighasah yang tidak diperbolehkan. Jadi Okey, Ustaz Salman tanya, adakah kalau begitu Kiai adalah Wahabi? Jap. Saya jawab tidak, kerana memang antara Wahabi dan Ahli Sunnah masih ada perkara-perkara yang sama. Okay. Welcome to the club in one bab. Okay? Okay. Seterusnya, isu yang kelima. Baik. Saya nak merujuk kepada buku ataupun kertas kerja yang disediakan oleh Ustaz Hafiz Sarani. Beliau menyebutkan salah satu contoh tawassul ni, beristilam kepada Hajarul Aswad adalah satu jenis tawassul. Katanya satu jenis tawassul. Kemudian beliau menyebutkan Sayyidina Umar telah menarik perhatian kita kepadanya dari aspek akidah yang betul. Innaka hajar la tanfa' wa la tadur. Law anni lam ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma uqabiluka. Walaupun dari segi i'tiqad hajar tidak memberi manfaat dan mudarat dengan kuasanya sendiri. Namun dengan sebab pengambilan asbab iaitu beristilam kepada Hajarul Aswad, maka orang yang berbuat demikian akan memperolehi manfaat. So ini katanya berkaitan dengan tawassul dengan Hajarul Aswad. Soalan saya. Siapa Ustaz Salman? Saya Belum. tak dapat dari kitab siapa? Hmm? Kitab siapa? Seminar Istighathah, Usul, Konsep dan Amalan. Oh, yang anjuran ARG ya? Ya. Jadi pada pandangan Dr. Hafiz Sarani, ini dianggap istighathah, minta kepada dengan Hajarul Aswad. Soalan saya, boleh tak orang tawaf, dia pergi depan Hajarul Aswad, dan dia kata, arisni ya Hajar, dengan niat istighathah. Yang Ustaz Salman baca tadi tawassul, kenapa pindah jadi istighasah? Dia kan Ustaz Salman kata istighasah dan tawassul tak sama. Ini soalan saya. Boleh tak dia tapi soalan kan berdasarkan kata-kata Dr. Hafiz. boleh tak saya jawab soalan saya? Boleh tak orang pergi depan Hajarul Aswad dengan menganggap kehebatan dan kemuliaan Hajarul Aswad, dia daripada dia kata inni a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur wa la laula anni ra'aitu, dia tukar kepada perkataan ya Hajar aghithni. Dengan i'tiqad yang salim Allah yang memberikan. Macam sama je soalan, boleh tak tolong dengan pokok? Itu bukan urusan saya. Tawassul aja tawassul. Kenapa tawassul di-convert jadi istighasah? Boleh atau tidak ni? Macam saya jawab dalam musyarat. Tak, saya tak tanya apa berlaku dalam musyarat. Boleh tak seorang bila jalan depan Hajarul Aswad, melihat kemuliaan Hajarul Aswad, melihat kedudukannya tinggi di sisi Allah, siapa yang salam dengan dia akan menjadi saksi di akhirat, dia kata ya Hajar aghithni. Hadza fi'lun ghairu masyru'. Ini tak boleh. Ya, sama macam saya jawab. Ghairu masyru'. Bukan istighasah, bukan disyaratkan demikian. Baik. Istighasah sama ada asbab atau hakikat. Hakikat hanya kepada Allah. Baik. Asbab hanya kepada yang dijadikan Allah Seterusnya. sebagai asbab. Seterusnya, bagi orang musyrik yang percaya bahawa Allahu Rabbi wa Khaliqi wa Raziqi la syarika lahu illa syarikahu tamlikuhu wa ma malak. Orang yang akidahnya begitu, dia minta kepada makhluk, minta kepada batu dengan i'tiqad Allah yang bagi. Adakah perbuatan itu syirik atau tidak? Orang sama saja jawapan dia, tapi kan Ustaz Salman dah sebut dia musyrik tadi. Ya memang dia syirik, dia musyrik. Kan Ustaz Salman tanya soalan tadi, kalau satu Perbuatan itu syirik atau tidak? perbuatan orang musyrik ya jelas syirik. Orang musyrik Perbuatan itu spesifik, orang musyrik makan tak syirik. Perbuatan itu syirik atau tidak? Okey, sekarang ni kan Salman kata perbuatan meminta kepada batu oleh orang musyrik. Ya syirik. Okey. Jadi kalau dia musyrik, dia minta i'tiqad Allah bagi, syirik. Kalau as long as dia Islam, dia buat perbuatan yang sama dengan i'tiqad yang sama, dia tak syirik. Okey, betul? Tapi ghairu masyru'.
Kena faham. Saya tak tanya pasal masyruk ke tak. Ni soalan ni dah berfikir depan ni pasal syirik pula. Saya lihat jawapan saya yang dahulu di spin. Bila saya kata tak syirik, mereka kata saya suruh orang minta dengan Tak, pokok. saya tak minta penjelasan. Tadi masa soal tak guna jelas panjang. Seterusnya, bagi orang yang mentafsirkan istawa dengan duduk, adakah dia kafir? Tidak, kecuali dia memahami duduk seperti makhluk. Adakah dia sesat? Sesat Adakah dia terkeluar dari sunnah wal jamaah? dengan faham itu keluar. Apabila meyakini bahwa Allah duduk seperti makhluk. Tapi kalau tafwid seperti yang dilakukan oleh Al-Dhahabi, maknanya dia menetapkan Allah qu'ud alal arsh, tapi maknahu mufawwadun ilallah, tidak apa-apa. Okey, seterusnya. Artinya di sini, ucapan itu semata-mata tidaklah menjadikan orang itu kafir ataupun Tidak, terkeluar perlu melihat tafsirnya. diperinci, dan saya tidak mengkafirkan, saya perlu setuju. diperinci. Saya Ini yang setuju. mesti ketahui. Siap. Ustaz Angku setuju dengan jawapan tu? Orang kata Allah duduk, belum boleh sesatkan dia, kena tengok konteks dia dulu. Betul? Setuju sebagaimana diterangkan oleh Kiai. Setuju. Okey. So sekarang ni, jangan salahkan orang kerana tafsiran sahaja. Tapi salahkan orang setelah melihat dalil-dalil dan pegangannya. Okey. Seterusnya. Saya baca dalam buku Kiai menyebutkan tentang Kiai baca buku As-Sabuni, Aqidat Ahlul Hadis. Betul? Kiai baca buku tu dan kita dekat dengan Asy'ariyah. Betul? As-Sabuni. Ya, As-Sabuni. Baik. Soalan saya. As-Sabuni di hujung buku itu melancarkan serangan yang sangat keras kepada kelompok lafziyah yang beriman bahawa kalamullah ada. Tetapi lafaz-lafaz kalamullah di dalam Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Ini akidah siapa? Isbat kalamullah, kalam nafsi, tetapi setiap satu juzuk kalam itu bukan, itu adalah makhluk. Ini mazhab siapa? Boleh diulang lagi, saya kurang paham bahasanya ini. Dalam kitab As-Sabuni, As-Sabuni menyebutkan ancaman dan kritikan terhadap kelompok lafziyah. Okey? Iaitu kelompok yang mengisbatkan kalamullah. Kalamullah nafsi diisbatkan. Tetapi lafaz-lafaz Al-Quran itu bukan kalamullah. Saya nak tanya, siapakah kelompok ini? Dia isbat kalam sahaja secara umum. Tapi setiap satu daripada perkataan dalam Al-Quran itu bukan. Itu takbir kepada kalamullah. Ini mazhab siapa? Yang dimaksudkan As-Sabuni kepada siapa, saya tidak tahu kalau yang dimaksudkan pada siapa. Baik, adakah itu akidah Jahmiyah begitu? Jahmiyah yang mengatakan bahwa Kalamullah ada. Kalamullah ada bersifat azali, nafsi. Tetapi setiap satu perkataan Al-Quran itu bukan kalamullah, tapi itu adalah juzuk-juzuk yang datang untuk takbir kalamullah. Bukan kalam, tapi itu baru. Ini mazhab siapa? Dia kata kalam Allah tu kalam ada Allah tu nafsi tu ada. Tapi Al-Quran tu bukan kalam Allah. Itu kalam Al-Quran tu bukan kalam Allah. Itu akidah siapa? kalau Al-Quran bukan kalam Allah, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan. Gitu saja. Kalau Al-Quran bukan kalam Allah, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Asy'ariyah memerinci dalam masalah ini. Saya nak bawakan kenyataan ulama Asy'ariyah. Kata Ar-Razi, "Idza qulna li hadhihi al-huruf al-mutawaliya wal aswat al-muta'aqiba innaha kalamullah, kana al-murad annaha lafdhun dalun ala sifatin qa'imatin bi dhatillah fa utliqa ismul kalam 'alayha ala sabilil majaz." Ala Ustaz sabilil Salman, majaz. boleh tak tunjukkan supaya membantu kami tangkap apa yang Ustaz Salman sebut? Tunjuk dalam slide. Saya tak ada share. Okey, ceritanya kata Ar-Razi ataupun kata saya mulakan dengan pelan-pelan, Al-Iraqi. Kata Al-Iraqi, Pelan-pelan i'lam. dalam bahasa Arab sebab kami nak dengar yang original. Dalam bahasa Arab, pelan-pelan sikit. Okey, i'lam anna aktsaran nas min ulama'il usul fi zamanina ya'taqiduna anna alfadh al-Quran muhdathatun wa madluluha qadimun mutlaqan. Ini mazhab siapa? Lafaz makhluk Madlul qadimun mutlaq. itu sebagian Asy'ariyah. Syairah. Baik, Kalam maksudnya lafaz al-fat al-munazzal minallah muhdas. 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 Jadi tadi kritikan yang kata muhdas yang hentam semua tu kena ke Asy'ariyah sekali Oh, lagi. silap. Ustaz tak paham. Tak paham. Dah saya tanya, Yes. faham tak faham? Iya, tapi tak paham. Saya tadi sudah saya jelaskan. Sekejap. Oke, Ustaz. Sekejap. Ustaz. Lafaz Al-Quran, baru ataupun itu sifat Allah Qadim. Lafaz Al-Quran. Gini saja Ustaz. Al-fat al-munzal minallah itu muhdas tanzilu. Oke. Sepakat. Bukan. Tapi Al-Quran itu muhdas ketika Allah yatakalam, itu yang kita tidak sepakat. Itu yang diyakini oleh Wahabi, Ustaz.
Bukan, itu salah. Lafaz Al-Quran pada Asy'ariyah itu baru. Itu bukan qadim. Qadim adalah sifat azaliyatun qadimun la yazidu wa la yanqus wa la yabda wa la yantahi. Al-munzal. Wahidun. Itu sifat yang tidak berbelah. Tapi lafaz pada pandangan mazhab Asy'ariyah itu baru. Kenapa tak faham mazhab sendiri? Oke, gini Ustaz, saya jelaskan ya. Ini mazhab Asy'ariyah. Ustaz Salman bagi peluang, Salman tanya tadi, dia nak jawab. Lafaz Ustaz Kiai Hidayat yang selalu membaca pasti akan tahu. Itu kata Ar-Razi, itu kata Al-Iraqi. Kalamullah qadim, azaliyun, betul. Lafaz Quran hadis, betul. Ya. Kalamullah qadim. Lafaz Quran itu adalah hadis, betul. Lafaz Quran di sini ada khilaf. Ada yang tidak memerinci antara lafaz dan makna. Ada yang memerinci. Saya tak Ya, saya jelaskan. Yang untuk yang al-fat al-munzal itu muhdas. Baik. Itu yang dia Balik kepada soalan tadi. As-Sabuni, apabila beliau mengatakan, beliau melancarkan kritikan terhadap kaum yang menganggap kalamullah qadim azaliyun yang sifat. Tetapi lafaz Al-Quran adalah hadis. Itu kritikan itu ditujukan kepada siapa? Bisa saja itu kepada Jamiah, tapi itu perlu Jamiah tidak beriman dengan bayar. Al-Quran kalamullah. Jamiah tidak beriman dengan kalamullah. Sifat kalam tak beriman. Oke, Jahmiyah dengan Asy'ariyah dalam masalah ini ada perbedaan Ustaz. Tapi mohon maaf, ini kita membahas Wahabi atau membahas Asy'ariyah ini? Okey, ini jawapannya di sini. Kenapa semangat Di sekali sini. untuk Kamu penuhkan menyesatkan slide, Asy'ariyah kamu ini? penuhkan slide untuk menyesatkan Asy'ariyah dalam bab kalam kerana mereka beranggapan bahawa kalam itu hadis. Itu kamu buat apabila kesalahan sama dibuat oleh Asy'ariyah, kamu takwil. Oh, gini Ustaz, bukan takwil. Itu takwil. Itu takwil. Jelas ulama Asy'ariyah berpandangan bahawa alfaz Al-Quran hadis. Loh, saya kan sudah saya Dan itu jelaskan. dihentam oleh Sabuni. Ustaz Salman dengar penjelasan dulu kot, sebab berbeza. Yang Ustaz Salman faham berbeza daripada yang Kiai terangkan. Jadi lagi betul juga Kiai kata. Isunya sekarang, kalau nak dialog isunya sekarang, sesiapa yang mendalami akidah Asy'ariyah akan tahu bahawa setiap patah lafaz Al-Quran itu bukan yang dimaksudkan dengan kalamullah, betul? Itu ta'bir sahaja, betul? Ibarat Ya. Saya tahu dan itu ibaratun an kalam qadim. Itu yang kemudian menjadi perdebatan. Dan ulama Hambali pun menyatakan bahwa antara khilaf mereka dengan khilaf Asy'ariyah itu khilaf furu'. Itu bukan kata ulama Hambali, itu seorang penulis buku yang mengatakan Hambali sama dengan dia, bukan semua ulama Hambali. Oke, betul Ustaz. Saya jelaskan supaya ini tidak di-framing bahwa seakan-akan ini Asy'ariyah sesat. Saya tak kata Asy'ariyah Iya, sesat. Tak, gini. saya kata ada perbezaan. Sebab itulah Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bila menyebutkan nanti akan menjadi syiar ahli sunnah bila menjawab Jahmiyah. Apabila semua makhluk dihancurkan, Allah Ta'ala akan bertanya, limalil mulkul yaum. Allah sendiri yang akan jawab, lillahil wahidil qahar. Ini, konteks ini tidak ada pada Asy'ariyah wala Jahmiyah. Sebab pada mereka kalam azaliyun qadim. Bukan sifat yatakallam. Ahmad kata, inna Allah yatakallam mata sya'. Betul? Seterusnya, saya nak tanya lagi. Berkaitan dengan siri peperangan. Ibnu Tumat, ekstremis atau tidak? Oke, Ustaz jawab. Ya, dari segi politiknya ekstrim, dari segi akidahnya betul. Akidahnya betul. Akidah takfir dan membunuh orang yang berbeza adalah betul. Itu bukan akidah, itu politik. Kan orang politik boleh jadi kejam untuk mengalahkan musuh politik. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab tak betul, tapi Ibnu Tumat betul. Tak, akidahnya salah. Ibn Abdul Wahab tidak terangkan akidahnya salah. Saya tak dengar apa dia, jawapannya sekali lagi. Dia beza kan Ibn Tumat, kekejaman dia adalah kerana politiknya. Tetapi Syekh Abdul Wahab, Kenapa kerana politiknya? Dia berperang dengan orang yang dia dakwa mujassimah. Di mana politiknya? Okey. Lihat keterangan ni Ustaz Saman tanya. Pertama, bilangan ya, yang mati itu sendiri bukan sebab tajsim. Itu adalah fitnah. Ini disebut oleh Abdullah Genun. Yang dinukil pada Ibn Khaldun, orang Maghribi. Ini beza dengan apa yang dicatat dalam tarikh Dimash. Kemudian, peperangan Ibn Tumat itu isu politik. Dia bukan isu oleh kerana kamu mujassim dan sebagainya. Ustaz tak baca habis ni. Siap. Nak terangkan. Okay. Ibnu Tumat terlibat dalam 2 peperangan di Maghrib sebagaimana disebut oleh Ibnu Qalansi. Peperangan pertama beliau melawan dengan orang yang minum arak dan minum arak dan melakukan maksiat, dan peperangan itu dia menang. Peperangan kedua dia melawan dengan kelompok yang dia panggil mujassimah dan dia kafirkan mereka sebagaimana disebut dalam kitab Akhbarul Mahdi oleh murid dia sendiri. Sebagaimana Dr. Aiman sembunyikan maklumat ni, tak ceritakan. Adakah peperangan itu boleh dijustify? Itu saya bagi tahu. Itu peperangan politik kerana Murabitun yang diperangi oleh Muwahhidun memang akidah mereka adalah Asy'ariyah Tafwidhi. Yang mereka sudah kalau Asy'ariyah Tafwidhi, kenapa Ibnu Tumat panggil dia mujassimah? itu saya dah jawab tadi. Itu adalah perkhabaran yang fitnah. Ini disebut oleh Abdullah Ganun daripada Ibn Khaldun.
Ibn Khaldun bukan berada di situ, Ustaz. Saya bawa sumber yang ada di situ adalah Akhbar Mahdi. Murid dia sendiri. Ini kan orang Maghribi. Ibn Khaldun. Yang murid dia Ya, berada yang- di yang- situ. yang mana? Yang kitab ni direkomend oleh Dr. Aiman. Baik, jadi kalau begitu kita katakan ada dua versi. Satu versi yang mengatakan dia adalah kerana tajsim, satu versi mengatakan kerana politik. Jadi versi yang mengatakan kerana politik itu lebih betul kerana Itu bukan lebih betul. Murid dia kata itu tajsim. murid dia, ya murabitun. Dalam akhbar Mahdi, penulisan murid dia, perkara yang sama disebutkan oleh Al-Yasa' bin Hazmin, perkara yang sama disebutkan oleh Abdul Aziz bin Shaddad. Dia berperang dengan Murabitun dan memanggil mereka sebagai Ustaz Salman orang yang mengisbatkan ni sifat. keberatan mengikat Abdul Muhammad Abdul Wahab dengan pandangan murid beliau. Sekarang ni kita ambil bahawa yang fakta adalah yang diperangi juga akidahnya Asy'ariyah, Tafwidhi dan juga menerima takwil, yang memerangi juga akidahnya sama. Jadi isu bukan akidah. Itu pandangan siapa ni? Majoriti mengatakan dia lawan Mujassimah. Satu, kalaulah mereka itu betul Asy'ariyah, maka dia lebih ekstrim sebab bunuh ahli mazhab sendiri. Itu Ustaz Salman berhak pada pandangan Ustaz Salman, tapi daftar Saya bagi dua yang barang kalian. Satu, yang dia bunuh itu adalah Mujassimah. Kerana berbeza akidah dia bunuh. Yang kedua, yang dia bunuh itu adalah Murabitun Asy'ariyah, sama macam dia. Mana lagi teruk? Ya, kalau ikut fakta kami dia bunuh sama akidah, tapi dia bunuh kerana politik. Itu kejam. Itu salah, dia ekstrim, politik dia ekstrim. Tapi akidahnya betul, Asy'ariyah. Akidahnya betul, politiknya ekstrim. Ya. Baik, ada tak ke barang kalian, ideologi dia ini diajar akan menimbulkan ideologi ekstremis kerana mengkafirkan Mujassimah dalam perkataan-perkataan dia sendiri? Itu yang mengkafirkan Mujassimah dalam peperangan ini pandangan Ustaz Salman. Ustaz Salman boleh simpan pandangan Itu pandangan dia, bukan pandangan saya. Murid dia sebut. Kan kami kata ini adalah kerana peperangan politik, bukan kerana tajsim. Macam mana dua akidah Ustaz, saya ada soalan. Jujur. Cerita Ibn Tumat disebut dalam Syiarul A'lam Nubala. Okay. Disebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Disebut dalam Tarikh Dimash oleh Ibn Qalansi. Disebut dalam Tarikh Al-Mahdi. Ustaz baca ke tidak ni? Okay. So, saya jujur nak tahu. Ustaz baca ke tidak ni? Sebahagian yang saya baca ni adalah Saya nak kisah tanya Ustaz peperangan. baca salah Saya tak satu. macam Ustaz Salman pernah sebut. Kita Saya tak nak akan tanya baca jujur semua. ni Ustaz. Sebab Ustaz cakap menampakkan Ustaz faham. Ustaz baca ke tidak salah satu di antara buku-buku ini keseluruhan bab Ibn Tumat, start sampai habis, sama ada Al-Bidayah wa Nihayah ataupun Syiarul A'lam Nubala ataupun Tarikh Dimash ataupun Akhbar Mahdi. Baca atau tidak? Okey. Kalau saya tak baca, apa kena Saya tak nak tahu, jujur. Tak nak jawab ke tak nak Okey, jawab? Tahu memang baca ada- ke tidak? Okey. Katalah saya tidak baca. Saya tak nak tahu baca. Okey, saya jawab saya tak baca. Okey. Tapi fakta yang saya ada adakah salah? Fakta tu salah. Tidak. Saya tak boleh argue dengan orang yang tak baca. Kerana ini fakta Tak, saya tak boleh daripada argue dengan orang yang ini tak baca. fakta daripada sumber yang lain. Saya Jadi tak boleh sumber- argue dengan orang yang tak tahu keseluruhan story. Okey, itu saya dah dapat jawapan berkaitan dengan itu. Ataupun Soalan lah, seterusnya. itu hak Ustaz Salman lah untuk menyimpulkan. Macam mana saya nak argue dengan orang yang tak baca langsung? Dia ambil quotation saja. Dia tak tahu ada beberapa peperangan, ada 9 peperangan yang disebut dalam Akhbar Mahdi. Tak tahu macam mana saya nak argue? Tidak berkaitan pun dengan isu adakah fikrah dia itu ekstrim atau tidak. Kan peperangan kena Macam mana politik. boleh tahu ekstrim atau tidak kalau tak baca buku dia? Akidah Mursyidah kan buku dia. Akidah Mursyidah tidak ada akidah Bukan yang ekstrim. buku sejarah. Maksud saya sejarah perjalanan dia lah. Kita sama-sama Ya, jangan jadi sejarah kan Kristen. banyak versi. Tadi Ustaz Salman tanya tentang adakah pemikiran beliau ekstrim. Saya sudah Ustaz, jawab. saya- Politik ini sesi saya lah. Saya dah dapat jawapan. Ustaz Angku tak baca. It's okay. Ya. Tak apa. Ustaz Relax. Salman pun banyak tak Tak baca. apa, sabar. Tak baca tak apa. Dan kalau baca Seterusnya. tidak faham. Seterusnya. Untuk untuk menuduh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang. Apakah Ustaz Engku ataupun Kiai tahu garis panduan takfir di sisi Muhammad bin Abdul Wahab Garis panduan yang dimaksudkan yang adalah digunakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam mengkafirkan orang? ya syirik itu. Syirik yang dianggap Satu patah perkataan. apa? Garis panduan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengkafirkan orang. Tahu atau tidak? Ya. Dhawabit Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satunya menuduh, salah satunya saya lupa, saya tidak baca semua, saya baca cuma lupa. Di antara kalau pertanyaan dari saya Ustaz, maksudnya di antaranya adalah menuduh bahwa orang yang istighosah itu beribadah kepada selain Allah. Apakah Kiai membaca uzur-uzur yang
Muhammad bin Abdul Wahab telah letakkan sebelum dia kafirkan orang. Baca atau tidak? Uzur yang dia letak. Dia takkan kafirkan orang selagi sebelum sampai hujah. Dia takkan kafirkan orang di atas kejahilan. Dia tak kafirkan ramai orang yang pergi sembah kubur Abdul Qadir Al-Jilani di atas kejahilan. Baca atau tidak ni? Baca. Tapi kami tak setuju kerana dia masih mengkafirkan. Itu hanya dia kata uzur. Bukan masalah tak Sebab setuju. berbeza dengan kami tidak mengkafirkan. Bukan masalah tak setuju. Kamu datang menyesatkan orang tanpa kamu tahu asal-usul mazhab dia pun. Tahu, kami tahu kalau dia menguzurkan. Kalau katanya dakwahnya belum sampai, hujah belum terdiri. Ada 4 kriteria Muhammad bin Abdul Wahab dalam takfir. Saya pasti kedua-dua kamu tak baca dan tak tahu pun. Baca. Jadi Cuma yang kami tak setuju. ulama-ulama Tidak setuju, Wahabi- tidak berarti tidak baca. Seterusnya, soalan seterusnya. Mana buku dalam kitab Muhammad bin Abdul Wahab yang cerita pasal jihad? Saja. Loh, jihad ada di ulama Wahabi, Ustaz. Yang lain. Muhammad bin Abdul Wahab tulis Kashfu Syubhat, dinakalkan dari kasus kitab. syubhat itu dipenuhi Saya tak dengan tanya, mengkafirkan. Baik.